selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga bertanggungjawab kepada Dewan Rakyat, saya telah memastikan supaya segala peraturan-peraturan dalam standing order hendaklah diakur untuk memastikan supaya tindakan yang diambil terhadap Anwar, Kapal, Azmin dan Siwarasa akan merupakan satu tindakan yang benar-benar menempati apa yang dikehendaki oleh standing order. Oleh hal demikian, apa yang berlaku pada hari ini tidak ada kecacatan celanya, kerana saya telah pastikan selaku Menteri Undang-Undang juga semua itu berjalan dengan baik, ya, dan tidak ada dari segi standing order yang tidak kita menepati. Cuma saya nak berjelaskan, ini bukan mahkamah, ya. Parlimen is supreme dan bebas daripada cabang-cabang yang lain, eksekutif dan juga judiciary. Sebab itu, apa yang kita buat itu adalah mengikut amalan, praktis parlimen kita dan juga sebagai rujukan parlimen-parlimen yang lain, terutamanya negara-negara yang mengamal sistem Westminster yang kita amalkan ini. Jadi apa yang berlaku ialah jawatan kuasa hak dan keistimewaan ini, kita Malaysia kita mengamalkan separation antara penyiasatan dengan pendakwaan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh jawatan kuasa hak dan keistimewaan ialah untuk mengumpul maklumat, ya, mengumpul maklumat. Dia bukan merupakan tempat untuk nak menentu kesalahan. Dia cuma nak form charges saja. Kerja jawatan kuasa hak dan keistimewaan ni sama dengan macam polis. Apabila laporan dibuat terhadap polis tentang satu tuduhan, maka polis kena menyiasat. Begitu jugalah jawatan kuasa ini kena menyiasat. Jadi penyiasatan hanya dilakukan oleh jawatan kuasa. Kita separate daripada majlis tadi yang akan membicara dan menghukum. Jadi sebab itu segala dakwaan yang mengatakan bahawa mereka tidak ada kesempatan untuk nak membela diri, dipanggil, itu bukan di peringkat jawatan kuasa, itu di peringkat majlis macam tadi. Sebab itu kita separatekan. Jadi apabila jawatan kuasa hanya untuk perlu gather maklumat sahaja dan form the charges, dan akhirnya charges itu akan dibawa dalam majlis dan akan diputuskan di dalam dewan, dan di dalam dewan lah mereka akan bela diri mereka. Kalau tidak, apa guna ada dewan? Baik hukum saja dalam jawatan kuasa, ya. Jawatan kuasa cuma to form the charges and then recommend to the dewan, the majlis untuk buat keputusan. Dan sebenarnya mereka telah diberikan kesempatan yang banyak untuk khususnya Anwar. Dia telah diberikan kesempatan daripada bulan April, ya,
Dalam sidang April sendiri pun diberi 1 minggu untuk memperjelaskan dan menarik balik. Dia tidak buat. Dan kemudian dalam sesi kedua, dia masih lagi ada kesempatan untuk memperbetulkan diri dia, statement dia tidak buat. Dalam sesi ini dekat 2 bulan setengah, dia tidak buat juga. Jadi nak dikatakan bahawa dia tidak diberi kesempatan, itu tak bangkit. Soal kata dia dipanggil, saya telah membentangkan segala laporan jawatankuasa untuk semua lihat kita bagaimana mereka cuba menggagalkan untuk mengadakan mesyuarat jawatankuasa. Dan kita dengar macam mana diperjelaskan oleh speaker. Dan inilah yang saya kata the tyranny of the minority. Sebab segala apa yang kita cakap, dia tak mau dengar. Dia nak dengar, suruh kita dengar apa yang dia cakap. Kerana dia ingat kita takut untuk mengambil tindakan terhadap dia, kerana dia minoriti. Kerana segala apa tindakan yang kita ambil terhadap dia akan dianggap sebagai penginayaan. Tapi dia silap lah. Sebab kita membuat perkara yang betul, ya. Dan sebenarnya Pakatan Rakyat ni, dia memang penipu belaka semua ni, ya. Dia buat kat kita di Penang, di Selangor, di Kelantan, dan juga dulu masa di memerintah Perak. Kedah saya tak tahu sama dia buang orang kita tak. Tapi you tengok Barisan Nasional, walaupun kita tak puas hati, bila dia buat, kita terima lah. Tidak pula kita nak panggil PC ke nak maki dia balik. Sebab perangai dia ni, oleh kerana dia penipu, ya, dia buat kat orang boleh, orang tunjuk pada dia, buat pada dia tak boleh. Jadi sebab itu kepada saya, mereka sengaja nak mensandiwarakan. Saudara boleh lihat sendiri, plakatnya. Kalau nak kira, barang-barang asing tidak boleh dibawa dalam dewan. How did they bring in? Kita dah tahu. Kita tahu dia buat masuk. Kita tahu dia dah. Saya sudah memang tahu apa yang mereka nak buat pada hari ini ialah untuk menggagalkan. Seperti juga macam mana Anwar nak menggagalkan kes dia dengan kes liwat dia. Itu kita tengok modus operandinya sama. Di mahkamah dia buat begitu. Macam-macam perkara dia pakai. Tapi silaplah nak buat di sini. Sebab saya dah baca apa yang dia nak buat. Saya tahu semua gerak-geri dia. Sebab itu saya tujuan mereka pada hari ini ialah untuk menggagalkan sidang. Mereka tahu bahawa kita sudah tidak ada hari nak bersidang lagi. Ini terakhir. Jadi bila dia gagal hari ini, dengan harapan speaker akan kata tunda, tak ada mesyuarat, jadi tahun depan lah pula. Itu tujuan dia. Dan saya baca dan saya tahu. Sebab itu mereka tuduh saya beri arahan. Saya tidak beri arahan. Saya baca apa mereka nak buat. Saya cuma minta kepada speaker, oleh kerana dalam order paper ada menyatakan bahawa usul saya naik, usul menteri, saya minta usul saya dibaca dan disokong. Apabila usul saya dibaca dan disokong, mereka tidak ada ruang lagi untuk nak menghalang. Itu yang penting. Dan saya rasa speaker pun adil. Sebab sebenarnya semua perkara yang mereka bangkit itu sepatutnya bangkit dalam perbahasan. Dalam perbahasan usul saya. Jadi bagi saya, usul yang pertama itu, walaupun tanpa bahas, tetapi segala hujah-hujah perbahasan yang sepatut dilakukan dalam perbahasan usul pertama telah pun dilakukan oleh mereka. Mereka curi masa sebenarnya.
Dan segala apa yang mereka nak perkatakan telah pun diperkatakan. Jadi sebab itu saya minta kepada speaker, apa yang mereka buat itu tidak ada dalam order paper, tapi dalam order paper saya ada mengatakan iaitu yang pertama, Menteri Jabatan Menteri akan mencadangkan. Jadi saya kata saya nak minta, saya nak baca, saya nak bentang dan disokong, then it's open for debate. So I know their trick, but the moment I tabled my resolution, my motion, and I seconded, then they cannot block already. That was the note that I gave to the speaker, because I have right untuk membaca usul saya, karena it is in the order paper. So the moment I did that, they know their game is over lah, because that was what they wanted to prevent. Because I waited for 1.5 hours, I think, from 10, 11:30. I was patient enough, but you know that's what they wanted to do. They wanted to wanted for the speaker to call off the meeting. So saya perjelaskan ini kerana mereka saya percaya telah pun membuat PC dan cuba untuk mencacatkan apa yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan ialah amat memalukan. It's a shameful act, despicable, and a disgrace lah to the parliamentary democracy. Why can't they debate properly? And they're trying to spoil this by claiming that the speaker is biased. The speaker is not biased. I have followed all the standing order, semua saya ikut. So it cannot be biased. Dan usul kerajaan mesti didahulukan, usul saya. That is the standing order. Maybe if they form the government, God forbid lah, they want to change lah. But as it is now, that's the standing order that you're holding. Okay, we follow that standing order, and it's allowed by the standing order. And their suspension followed procedures. At least I'm quite generous to them when they suspended our Ketua Bangkang di Dewan Negeri without pay, without salary. I bagi so that they can travel all over the country. Their allowance is being paid because they are travelling, so that they didn't have to ask money from people. So at least I'm very generous compared to them. So they walked out. The 44 was not used on any one of them. He said, Yeah. I may want to use. Yeah. But it was not used. It was not used because you had to mention name. But it was not used. They walked out. They give me a penalty, free goal lah. Ya, ini memang bertentangan dengan standing order. Barang-barang yang tidak dibenarkan dibentang atau dipamer di dalam Dewan dan tidak mendapat keizinan daripada speaker tidak boleh dibawa masuk. Jelas mereka melanggar peraturan mesyuarat. I feel lah, if the speaker wants to take action, I'm sure there are within the standing order clauses yang membolehkan dilakukan. But whether to do it or not, you have to ask the speaker. Pakatan Rakyat juga kata nak bawa speaker ke mahkamah. Itu satu perkara yang gila. Penasihat undang-undang pun penasihat undang-undang gila. Sebab mahkamah eksekutif, kehakiman, eksekutif dan juga legislatif adalah bebas from one another. Dan saya percaya iaitu kalau perkara ini dibawa mahkamah akan ditolak oleh mahkamah berdasarkan parliamentary supremacy kita. I can discuss, but at the moment I'm not thinking about it because I can discuss with the cabinet because the government executive, it must be brought up in the cabinet. So I have to get the decision of cabinet. But I do not think that I want to bring this matter up
because the main culprits already out for 6 months. CULPRITS. Anwar Ibrahim, Siva Rasa, Kapal Singh and Azmin. They're already out. So I'm quite happy with that.